Dan kita pun dalam mengimbas semula tajuk fiqh munakahat, ya. Jadi bila imbas semula ni makna sebentar lalu je lah. Kita tengok poin-poin penting, kan kita tengok isu-isu yang memang realitinya berlaku, wakilnya, iaitu keadaan semasa yang benar-benar berlaku. Jadi kita tak nak sekadar dengar balik begitu saja, tak mau rugilah, ya. Maknanya walaupun kita cerita berdasarkan rujuk ni, kita dengar, kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Surah Al-Baqarah 155-156. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka ataupun barang siapa yang mencintai untuk pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah lebih mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang benci dengan pertemuan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, Sahibul Fadilah, Al-Ustaz Al-Mukarram Syekh Zuhairi sebagai imam bertugas malam ini, muazzin, seterusnya pada para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, didoakan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, terhindar daripada bala dan wabak, dan mudah-mudahan diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dianugerahkan keluarga yang sa'adah, sakinah, anak-anak dan cucu-cucu yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan dipertemukan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sihat tuan-tuan, alhamdulillah. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, ya syukur alhamdulillah sebulan sekali kita bertemu dan berbincang, dan kita pun dalam mengimbas semula tajuk fiqh munakahat, ya. Jadi bila imbas mula ni makna sebentar lalu je lah. Kita tengok poin-poin penting, kan kita tengok isu-isu yang memang realitinya berlaku, wakilnya, iaitu keadaan semasa yang benar-benar berlaku. Jadi kita tak nak sekadar dengar balik begitu saja, tak mau rugilah, ya. Maknanya walaupun kita cerita berdasarkan rujuk ni, kita dengar, kita faham. Yang paling penting kita kena sangat berhati-hatilah, ya, supaya rumah tangga kita ni sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dan keluarga daripada benda-benda yang diharamkan Allah. Barulah rumah tangga kita cantik. Tapi kalau kita sengaja buat benda-benda yang menyebabkan murka Allah, jadi tak peliklah rumah tangga kalau kita huru-hara. Kan? Saya tak datang sini sebulan tuan-tuan. Di antara yang saya jumpa, saya tak datang sebulan ni tuan-tuan.
macam mana rumah tangga nak dipertahankan lagi. Sebab itu mukadimah saya lepas cerita pasal cerai. Malam ni bab iddah, insyaAllah kita cuba habiskan bab iddah, review balik. Tapi macam mana kita katakan dia nak pertahankan rumah tangganya lagi, macam mana dia nak pertahankan lagi kalau isteri sampai menyatakan dan diperakui, saya dah tak boleh tahan dengan suami saya kalau setakat dia benda-benda kecil sikit-sikit ke kan, sikit-sikit pun kalau sampai tak nak kerja itu pun dah jadi masalah besar kan. Tapi bila benda haram dibawa masuk dalam rumah, macam mana saya nak bertahan lagi? Macam mana saya nak bertahan lagi? Ada dua kes, satu suami yang masih terlibat dengan dadah secara terang-terang, ambil syabu tuan-tuan, dah tak boleh tahan dah isterinya, dah tak boleh tahan. Jadi soalannya kenapa dia ambil? Kan? Soalannya kenapa dia ambil? Okey. Yang satu lagi, saya dah tak boleh tahan dengan suami saya sebab sekarang ni Ustaz, arak dia minum satu hal, dia bawa balik ke rumah beli bia lagi, letak dalam test. Macam mana saya nak boleh tahan? Tahu tak? Macam mana saya nak bertahan lagi? Dah tak boleh dah. Sebab itu saya mencadangkan, kadang-kadang elok jugalah tuan-tuan yang bakal dapat menantu, yang dapat bakal menantu laki, menantu perempuan kan. Menantu perempuan tuan-tuan, jeling-jeling sikit lah background belakangnya, siasat sikit lah tuan-tuan. Bertanyalah pada ahli-ahli keluarga yang agak jauh sikit daripada dia tapi kita kenal. Bertanya, kalau dengan keluarga dia, mungkin keluarga dia boleh backup, cover dan sebagainya. Jauh sikit. Bertanyalah sedikit tentang dengan jiran-jiran. Bertanyalah. Paling mudah tanya dengan kawan-kawan dia. Tanya simple je. Kan? Nak tanyalah, ni kenal tak dengan ni? Kenal, satu office dengan dia macam mana? Okey, kerja okey, masa okey, tak ada masalah lah. Kan? Solatnya macam mana? Solat okey, selalu memang ada lah. Untuk kita ambil lah maklumat-maklumat sikit. Supaya bila dikahwinkan anak kita, tak adalah benda-benda yang pelik-pelik berlaku seperti mana yang saya ceritakan. Kena tengok background dia. Kalau ditakdirkan anak tuan-tuan, ataupun tuan-tuan sendirilah contoh, nak bernikah dengan seorang yang pernah berkahwin dan dia bercerai, kalau boleh secara profesional duduk sembang, saya nak tanya, dulu awak bercerai sebab apa? Cuba tanya dengan siapa yang mohon cerai, sebab apa? Cuba tanya, tak ada masalah, tuan-tuan kena tanya. Kan? Yang ibu-ibu nak kahwin dengan duda ke, tanyalah. Kan? Kalau dia nak berpoligami ke, tanyalah. Sekarang kan isu hangat, isu poligami, mana-mana cerita pasal poligami kan. Jadi kita itu isu lah. Tapi nak bagi tahunya sebenarnya isu banyak pun. Sebab tu masyarakat kita ni tuan-tuan diajarlah supaya kalau baik kita ni sentiasa tenang menghadapi masalah, jangan sampai kalut sangat menyebabkan urusan keluarga, urusan kerja terganggu. Kalau baik nak bagi tahu, cuba bertenang menghadapi masalah-masalah macam ni. Walaupun ialah kadang-kadang kita nak tenang pun susah juga, barang malah makin mahal kan, sampai diisytiharkan dengan harga Yahudi. Itu hari musangking pernah satu ketika harganya tanam kat Malaysia sekilo sampai RM50, RM70. Harga Yahudi sebiji sampai 200 lebih. Yahudi punya harga tau. Yahudi sendiri pun belum tentu makan durian, kita pergi bantai harga Yahudi. Terkejut Yahudi tu kalau dia tahu. Kan? Harga Yahudi. Banyaklah sekarang ni dengan isu minyak lah, telur yang terbaru ni tuan-tuan. Sebiji boleh jatuh dekat 70 sen, 60 sen kan. Pun nak, ini nak kata harga Yahudi juga. Bukan. Kan? Besok lagi dahsyat, silap gaya bukan harga Yahudi lagi, Ustaz Zuhairi. Kan? Dah akhir zaman ni kan. Inilah harga Dajjal. Dajjal pula dikenakan harga ni. Dah Dajjal naik pula Ya'jud Ma'jud. Kan? Ni harga Ya'jud Ma'jud lah ni. Betul-betul dia mengaji akhir zaman punya peristiwa kiamat. Kan? Itu masuklah isu poligami ni. Kan? Sebab tu, tapi saya yakinlah bila berbicara dengan tuan-tuan, orang yang mengaji, faham, kalau tak jelas pun Ustaz Zuhairi ada, boleh minta pandangan, boleh minta nasihat. Kan? InsyaAllah dia tak kalut sangat. Tapi jenis yang nak ikut kepala sendiri, tak nak fikir baik buruknya, itu yang akhirnya buat keputusan poligami tak ikut peraturan, tak ikut undang-undang. Kan? Isu Thailand kita nak tutup macam mana lagi tuan-tuan? Isu Thailand ni bukannya cerita hari ini. Saya masuk JAIS tahun 2001 tuan-tuan. Dah dengar perkataan tu.
Kan? Nanti dekat pejabat agama akan uruskan pernikahan, mana-mana pernikahannya di luar di negara. Nombor satu ranking memang di sudu sampai sekarang saya akui. Nombor satu rakyat Malaysia khususnya. Nombor satu nikah luar negara yang khususnya langgar peraturan lah. Yang ikut peraturan tak ada masalah sangat. Kan? Yang langgar peraturan nombor satu memang Thailand. Sampai sekarang ni tuan-tuan gitu. Memang Thailand. Dulu orang cenderung pergi ke Narathiwat. Cenderung pergi ke Patani. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya dia dekat dengan sepadan Kelantan. Memang senang. Tapi bila sekarang ni perlukan pengesahan dokumen daripada pejabat konsulat, mereka lari pergi ke utara sebelah Songkla. Kan? Ni saya cerita ni bukan suruh tuan-tuan pergi. Oh, ni peluang ustaz dah bagi detail ni. Oh, teruklah aku nanti kena. Habis ustaz kuliah, ustaz suruh lah. Bukan dah aku bagi tahu isunya. Kan? Orang semua dah lari ke sana tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang ni tuan, tolak bagi campur saya dekat Jais ni, duk jaga agama jadi pendaftar ni, dah 2 round kali ke Petaling ni. Kan? Itulah yang saya jumpa tuan-tuan. Nombor 2 Indonesia. Nombor 2 Indonesia. Itu dan negara-negara yang lain. Kalau ikut peraturan tak ada masalah. Yang tak ikut peraturannya banyak masalah tuan-tuan. Sangat banyak bermasalah. Kan? Kadang-kadang tak nak daftarkan. Saya sudah cerita dengan tuan-tuan. Dia kerja kerajaan, sakit. Dia tak tahu isteri pertama, tak tahu pun yang dia suaminya kahwin lagi. Kerja kerajaan. Kerja biasa je. Gajinya pun saya ingat masa tu tolak bagi campur dalam tinggi-tinggi pun 2,000 lebih sikit je. Banyak lagi gaji Ustaz Zuhairi. Gaji Ustaz Zuhairi insyaAllah nampak macam tu je. Dalam bank tabung haji dekat 500,000 juta lagi ni. Amin. Mudah-mudahan lah kaya yang beriman. Tapi isterinya tuan-tuan terkejut bininya bila suaminya masuk hospital, datang seorang perempuan mengaku dia isteri. Terkejut kawan tu. Tapi isterinya bagus, ada akhlak. Itu yang kita ngaji awal dulu. Nak jadi muslim yang muttaqi, muslim yang yang memang bagus. Ya, 3 ilmu asas, akidah, ibadah, akidah, syariat dan akhlak. Kena ada akhlak tuan-tuan. Bukan pergi serang orang, mengamuk, bergaduh kat hospital, banyak kes tu. Terkejut isterinya. Dia kata minta maaf sebenarnya saya isteri kedua. Terkejut kawan tu. Tapi isteri tu ialah dalam keadaan macam tu tak apalah. Dia reda lagi. Dia pendek cerita tuan-tuan. Tang, datang seorang lagi. 3 isterinya tuan-tuan. Dua-dua tu nikah Thailand tuan-tuan nak begitu. Macam mana tuan-tuan nak cerita? Saya tahu ceritanya pasal apa tuan-tuan? Pasal bila suaminya meninggal, pergi isu KDLSP, sangkut. Pasal KDSP dapat tahu yang dia ada 2 isteri yang tak didaftarkan. Saya sudah cerita kan benda ni kan? Betul? Dia macam semua ni, mualaf apa? Saya dah cerita dah tuan-tuan. Tapi ini cerita real yang menyebabkan jadi masalah. Saya tahunya pasal BJ ni, oh macam ni. Isteri pertamanya dah jam dah. Ada reda je lah. Tapi yang ketiga yang ketiga tu lah. Oh dia punya bising tuan-tuan. KDSP jam sangkut. Nampak tak? Kan banyak masalah. Itu baru satu daripada banyak cerita tuan-tuan. Jadi kita nasihatkan jangan. Tapi tuan-tuan percayalah tuan-tuan. Dia akan terus. Nak pula bohong cakap saya. Tuan-tuan buka handphone sekarang. Type dekat Google. Package nikah Thailand. Tuan-tuan silap gaya balik kat rumah nanti. Lepas makan nasi. Bini tak ada. Google. 2,500. Boleh. Alang-alang Thailand 3 hari lah. Package 4,000 je. 4,000 je Syekh. Ada yang pegang handphone terus tengok. Hari ni. Tapi tak apalah tuan-tuan. Ambil info hari ni tuan. Nasihat saya. Jangan. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi. Terpulang. Saya tak suruh dan saya tak larang. Silap cakap. Kita yang disebut dekat dalam nama dalam mahkamah. Saya sudah cerita dengan tuan-tuan. Dia bermasalah dengan wali dia. Dia nak nikah kat Thailand, wali tak setuju, saya kata terpulang. Kan? Nikahnya sah tak? Hukum syar'i iktiraf, kena tempatnya. Sudah ada dia punya keputusan fatwa kan? Yang ingat saya ada dah. Cerita pasal pernikahan wahlaikum lebih 2 marhalah. Sudah ada. Dah hukum tu jelas. Ikut je lah. Walaupun ada yang nak mempertikaikan. Haramkan aja nikah kat sana. Jangan nikah kat sana. Nikah tak sah. Astagfirullahalazim. Kesian orang yang tak faham hukum agama ni tuan-tuan. Bercakap ikut nafsu. Kesian. Kan? Jadi kata itu terpulang. Kan? Tapi kalau boleh jangan buat. Itu saya je pesan. Sebab kalau buat masalah macam kes tadi tu, bila jam dalam mahkamah hakim tanya,
Kenapa awak nikah kat Thailand? Pejabat agama suruh. Siapa yang suruh? Siapa nama ustaz? Nama saya disebut dalam Dewan Hakim, tuan-tuan. Dalam mahkamah tu disebut. Bayangkanlah tuan-tuan. Hakim tu pula kenal saya. Memang kenal pun. Saya tak tahu lah, saya dah cerita ke tak cerita dengan tuan-tuan. Dia sebut nama saya. Lepas tu jumpalah dengan hakim tu, pompang saya. Dia kata, itu hari aku bicarakan satu kes, ada seorang hamba Allah tu, dia sebut nama kau, dia kata kau yang suruh kami kat Thailand. Terkejut saya. Saya kata, iya ke? Iya. Dia kata, memang dia kata Ustaz Suhaimi tu yang suruh nikah kami nikah kat Thailand. Astagfirullah. Tapi dia kata, saya tahulah, aku kenal lah kau, kata dia kan. Dia kata, saya takkan kata, terpulang. Dia kata. Tapi nama kita disebut. Bayangkan tuan-tuan, kalau dalam dewan yang tuan-tuan pergi sendiri, masuk dalam dewan, dengar, macam mana pula pejabat agama suruh? Mentaliti orang, dia judge orang tanpa mendapatkan maklumat yang sebenar. Macam mana pejabat agama boleh suruh orang kahwin kat Thailand? Macam mana? Nampak tak? Sudah berlaku satu fitnah. Kan? Sedangkan kita kata, jangan. Nak buat, terpulang. Ya, tapi tolong daftarkan, jangan tak daftar. Ibu-ibu, jangan cepat melompat. Ya, orang lelaki semakin dihalang, semakin dibuat. Kalau kata dia nak poligami, duduk bincang elok-elok. Kenapa apa nak kahwin lagi? Apa sebab, apa kurangnya saya? Cerita baik-baik. Ya kan? Dia kata gini memang nak kahwin. Dia dalam bank ada 1 juta lagi. Tak tahu nak buat apa. Semua dah bagi dah. Kan? Besok Allah tanya pula duit. 1 juta pula disalahkan duit tu. Pergilah fail mahkamah. Duduk bicaralah. Kalau bicara, naik turun, mahkamah tak luluskan. Terimalah takdir. Seboleh jadi Allah tak izinkan kita berpoligami. Takut kita sengit besok di padang mahsyar. Mungkin kita memang orang yang tak berkemampuan. Jangan. Kan? Kalau tak puas hati juga buat rayuan, tak lulus terima takdir. Memang Allah izinkan mungkin kita kahwin seorang aja. Tapi elok dontang bicara elok, mahkamah luluskan. Terima jugalah takdir. Boleh jadi Allah mentakdirkan kita kahwin 2, kahwin 3. Kita kena terima. Jangan menolak secara kasar. Kita orang Islam, mengiman, mengaji kat masjid ni dah dekat 20 tahun. Iman. Bila kena batang hidung, jam. Ayat Quran dah ceritakan. So terima. Jangan pula inilah awal laki, ini awal laki. Macam itu tuan-tuan. Itulah standardnya ayat-ayat berlaku begitu. Terpulang. Saya tak suka bergaduh dengan orang. Ya? Okey. Faham ni? Panjang mukadimah aku malam ni tuan-tuan. Isu panas sekarang ni sebenarnya ni. Bak kami kat pejabat ni ning, ya. Okey, tak apalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Saya malam ni menggantikan seorang ustaz, siapa nama ustaz tadi saya lupa lah, ya. Kalau kan jadual saya malam Jumaat lah Sabtu, tapi tu ada tugasan arah jabatan, saya tak dapat hadir. Di malam ni ada kelapangan pula. Ya, sebab saya jarang kuliah malam Isnin tuan-tuan. Jarang kuliah malam Isnin. Sebab biasanya kita bersama dengan keluarga lah, campur dengan masyarakat sikit-sikit kan. Jadi malam ni tak apalah. Takdirnya mungkin Allah Ta'ala takdirkan saya malam ni kat sini. Wa makarallah wallahu khairul makirin insyaAllah. Jadi tuan-tuan, yang lepas cerita bab cerai, saya dah cerita ya. Dan seterusnya apabila berlaku perpisahan, maka timbullah beberapa perkara akibat berlakunya perpisahan. Ya, termasuklah isu iddah, kemudian isu harta pencarian, isu masalah berkaitan nafkah, isu apa lagi? Hadhanah, kan? Itu perkara-perkara yang akan timbul apabila berlakunya perpisahan. Tuntutan nafkah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, ada perkara-perkara yang urufnya kita dengar dituntut selepas berlaku perpisahan. Tapi realitinya tak. Kan? Tapi kalau macam yang hadhanah dah, macam nafkah iddah, mut'ah, itu memang berlaku selepas perpisahan. Tapi kalau isu macam hadhanah, dia tak semestinya kalau belum berpisah pun boleh tuntut. Kan? Boleh tuntut. Kalau kita tak tuntut, kan jadi masalah. Itu yang akhirnya kita jumpa sifat-sifat manusia yang saya tak tahu otak dia kat mana tuan-tuan. Ya kan? Saya tak tahu otak manusia ni letak kat mana tuan-tuan. Kan aku kata letak kat kepala lutut, lutut kata gila orang ni. Tapi otak manusia kadang-kadang saya kata di luar kotak pemikiran apa yang dibuat kan. Ya kan? Sahadhanah. Ya kan? Sebab tu kalau suami isteri bergaduh lain macam tuan-tuan, nampak suami ugut anak apa sebagainya, kalau perlu buat hak penjagaan, dapatkan kuasa, buatlah tuan-tuan. Kan? Kalau tidak nanti berlaku ya macam kes itu lagi dah agak lama. Tapi tuan-tuan imagine, isterinya baru bersalin, anaknya dalam pantang. Bayangkan tuan-tuan, anak dalam pantang,
Bergaduh antara keluarga, suami isteri dah bergaduh, kemudian keluarga masuk campur, kemudian dia boleh buat lari anak baby tu, yang baby dia tu, yang anak budak tu dalam pantang tu faham dah tuan-tuan, 2 bulan kot lebih kurang, dia bawa lagi laki ni tuan-tuan. Pergi duduk rumah bapa dia dengan keluarga dia, sedangkan budak ni baby duduk menyusu dengan mak lagi. Otak kau ni letak kat mana? Apa tak sikap manusia ni tuan-tuan. Ni yang kadang-kadang kita susah hati. Ulaikal kal an'am bahlum adal. Ni orang sesat ni tuan-tuan. Tak boleh fikir ke budak ni. Saya bergiling kepada maknya, dia kata menangis-nangis kan. Baby, masalah baby kau nak bagi susu apa? Kalau budak tu nak menyusu lembu, susu lembu pula. Susu tin tu tak apa. Tapi logik akalnya, kan hurufnya kalau boleh 6 bulan tu jangan bagi apa-apa selain daripada susu ibu. Menangis-nangis perempuan tu. Saya boleh bayang suasana tu sampai dia kata, Ustaz, kesian ni anak saya Ustaz. Sampai dia punya, susu badannya tu jadi bengkak. Ibu-ibu ingatlah macam mana kalau susu badan bengkak ni sakit dia macam mana tuan-tuan. Itu pun tak boleh fikir ke tuan-tuan. Ni sifat manusia ni tuan-tuan. Jadi jangan melampau-lampau sangat. Kan? Itu contoh. Itu yang baby, yang besar sikit pun ada. Budak tu direbut, ditarik. La haula wala quwata illa billah. Ya? Jadi berakhlak mulialah. Itu contoh dari syuhadana. Isu nafkah. Walaupun belum bercerai, walaupun tak bercerai pun, tapi suaminya dalam keadaan memang bak nafkah ni kedekut, susah nak bertanggungjawab, pergi file mahkamah. Minta satu perintah tetap supaya suami bank in duit tiap-tiap bulan. Berapa perlu? 1,000 lah minta barang dapur. Kena buat itu, buat macam itu. Sebab kita sebut kadang-kadang hukum tu jelas, tapi bila tidak dikanunkan, saya suka istilahkan tu, orang tak takut tuan-tuan. Orang tak takut. Ya, jadi masa isterinya, anak-anaknya, kan? Jadi berakhlak mulialah insya-Allah. Jadi salah satunya tuan-tuan, apabila berlaku perpisahan antara suami isteri, kesan di antaranya adalah isu iddah. Ya. Saya tak detail sangatlah, cuma nak bagi tahu iddah ni adalah tempoh tertentu bagi seorang wanita yang menanti, ya, dan tidak boleh berkahwin sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah, berkabung dan bersedih kerana berpisah dengan suami, atau untuk memastikan dia tidak mengandung anak bekas suaminya. Ini kitab dia masuklah. Tapi kalau saya hafal tuan-tuan, dalam modul kurs kahwin, ringkas sikit. Iddah ialah tempoh bagi seorang wanita, ya, tempoh bagi seorang wanita, ya, bagi membolehkan tempoh bagi seorang wanita sebelum ia tempoh bagi seorang wanita yang diceraikan sebelum dia dibolehkan untuk memohon kebenaran berkahwin semula. Lebih kurang gitulah tempoh. Bagi orang perempuan lah. Orang lelaki ada iddah tak ada. Tapi dalam satu keadaan dia kena tunggu iddah isteri. Ya, bila dia nak berkahwin lagi atau sebagainya, maka dia tak ada iddah, tapi dia kena tunggu iddah isteri. Ya. Tapi kalau kitab ni, saya bacalah tuan-tuan manfaat kitab ni, kata disebut tempoh masa tertentu bagi seorang wanita menanti dan tidak berkahwin sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah, sebab iddah ni hukum perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkabung dan bersedih kerana berpisah dengan suami. Kenapa berkabung bersedih? Sebab berpisah dengan suami, terutamanya apabila suaminya meninggal dunia, atau untuk memastikan dia tidak mengandung anak bekas suaminya. Ya? Jelas tu? Okey, baik. Jadi dalam bab pensyariatan, ayat Quran jelas, hadis pun jelas, kisah-kisahnya pun jelas. Ya? Kalau misalnya kata ayat Quran, tuan-tuan boleh tengoklah di antara ayatnya, tuan-tuan nanti kalau ada pegang handphone tu, tuan-tuan boleh tengok di antara dalam surah Al-Baqarah 234. Kemudian yang ini yang masyhur, ya, Baqarah 2238. Ini yang Quran. Cerita ni sangat jelas. Lepas tu bila hukum Quran, jangan dilawan, jangan dibengkeng walaupun satu ayat. Tapi kat luar sana tuan-tuan hari ini terlalu sangat liberal, fikir dunia ni seolah-olah kekal selamanya, tak fikir besok dia boleh jadi mati. Cakapnya tu
Asyik baca Quran aja, ustaz-ustaz, imam-imam dia je masjid ni. Ingat Quran tu apa sangat Quran? Limited aja ayat dia tu. Saya baca statement dia, la ilaha illallah. Limited je dia kata dia. Tak tahulah kalau masuk limited 30 juzuk tu je dia fikir begitu. Tapi kalau kita pasal ilmu limited, memang terang-terang kau jahil sangat melampau, boleh merosakkan akidah kerana menghina Al-Quran. Tahu tuan-tuan. Sedangkan Quran ini bukan sekadar hudal linnas, syifa'ul linnas. Kan? Quran ini menjelaskan tentang tujuan menunjukkan jalan yang siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus. Kau nak selamat dunia Quran. Tapi ada orang kata limited. Ni manusia tuan-tuan. Sedih kan tuan-tuan? Sedih. Lepas tu saya harap tuan-tuan yang nak mengaji lama ni tuan-tuan, kita harap sangatlah satu hari jangan tak baca Quran. Kalau masih tak baca lagi, berazamlah tuan-tuan. Mesti nak baca hari-hari. Macam Syekh Zuhari tak apa, dia dengan baring gitu tengok kipas pusing-pusing, dia boleh baca Quran, dia hafal. Dan salah. Kita tengok kipas pusing-pusing, surah Al-Kafirun tak habis pusing. Tak jumpa ujung akum dia, tak jumpa kataan tu. Kan? Jadi bacalah Quran. Itu dia pesan. Surah-surah penting dihafal, ayat-ayat penting dihafal. Duduk masjid dah dekat 10 tahun, ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi tak hafal lagi. Beratlah tuan-tuan. Kan? Kalau ayat 1 surah tak hafal lagi, beratlah tuan-tuan. Kalau misal kata dah sampai 20 tahun dah baca surah Al-Mulk tak hafal lagi, berat juga lagi tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya dia baca hari-hari, okey lagi. Kan? Barulah dia rasa izzah dan kelebihan Quran tu. Kan? Surah At-Taubah 128, 129. Dah lama saya sebut lama. Kalau boleh hafalkan. Sampai sekarang berapa orang hafal? Tak ada. Hafalkanlah 2 ayat je. Tapi dia punya kesan dalam kehidupan sangat hebat tuan-tuan. Allah dah ajar. Kan? Surah Al-Hashr 4 ayat terakhir ke 3 ayat terakhir tu dihafal, diamalkan. Masya Allah, kesannya sangat besar. Kan banyak kelebihan-kelebihan tu. Kalau tak hafal juga saya tak tahulah nak cakap macam mana tuan-tuan. Ya, ini contoh. Jadi bukan nak pelekeh tuan-tuan, tidak menggalakkan supaya baca Quran. Hari-hari mesti nak baca. Tapi kat luar sana itulah saya kata tadi tu. Boleh senang-senang kata Quran tu limited. Oh, hati kita panas. Panas tuan-tuan. Sangat kita panas bila Quran dihina. Na'udzubillah min zalik. Okay, ini contohlah Surah Al-Baqarah 228. Ini jelas. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Sama lagi, wala yahilu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ini satu ayat. Ayat banyak tuan-tuan ya. Ini di antara, kalau dulu masa kita mengaji yang kita bacalah semua kan. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Dengar tu ayat tu. Yang kameraman ni pun elok sangatlah ni rakam. 3 kali menahan selama 3 kali suci daripada haid. Mana ada 3 bulan 10 hari. Daripada mana dapat aku tak tahulah. Sampai sekarang masih lagi 3 bulan 10 hari 3. Tak ada. Yang ada istilah 10 hari ni iaitu dalam iddah mati suami je. Iaitu iddah tu kan. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Iddahnya dia kena berkabung. Berkabung ni saya dah cerita dengan tuan-tuan banyak. Nanti mungkin kita jumpa lagi lah. Kan? Itu 2 benda tapi dalam satu perkara. Boleh faham? Kan? Iddah tetap. Kan? Berkabung tu tetap. Awak tak boleh keluar rumah. Awak tak boleh berhias. Awak tak. Tu kan? Itu sebab kita hukumnya jelas. Bukan tak boleh sampai haram keluar rumah. Tak boleh. Atas hajat keperluan sila. Kan? Tapi suka-suka melancong tak boleh. Ini suaminya meninggal. Baru lebih kurang sebulan lebih. Dia boleh pergi rumah jiran. Lepak dorong kat sana. Lepak-lepak. Rewang-rewang. Huha. Geleng kepala gitu tuan-tuan. Mana boleh hukumnya haram berdosa. Nak bagi tahu. Orang kata yang dibenarkan, dia faham Islam kata kalau setakat dekat dalam rumah, kemudian dia nak keluar rumah sekejap, dia berada di keliling rumahnya, bertanya khabar dengan jiran, kan? Bersembang sesuatu yang baik, itu diharuskan, tak ada masalah, boleh. Ini pergi shopping sana, merayap sana, merayap sini.
hukum Tuhan habis dilanggarnya. Nampak tak? Jangan. Okey? Ini contoh ya. Okey. So, tak ada istilah 13 bulan. Yang ada 4 bulan 10 hari. Ada. Apa lagi tuan-tuan? Surah At-Talaq ayat 4 pun ada. Tuan-tuan boleh baca. Ya. Kalau hadis Nabi SAW, ya, berkaitan dengan iddah ini tuan-tuan, salah satunya Nabi sebut, dan satu riwayat, riwayat Bukhari, dalam kitab talak kata Nabi SAW, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salas illa ala zawjin arba'ata asyuri wa asyra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak boleh berkabung meninggalkan perhiasan dan wangian. Itu ya, berkabung, tak boleh pakai hiasan, tak boleh pakai wangian, disebabkan kematian seseorang tidak melebihi 3 hari. Ya, tidak melebihi 3 hari kecuali kerana kematian, ya, kecuali kerana kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Hadis tu sangat jelas, hadis tu sahih, jelas. Ya, kalau orang mati kita boleh berkabung tak? Boleh. Mungkin saudara kita ke, mungkin ayah kita sendiri ke, boleh, tapi jangan lebih 3 hari. Ya, orang perempuan ayah meninggal sedih, boleh, jangan lebih 3 hari. Abang dia meninggal sedih, boleh, jangan lebih 3 hari, kecuali suami. Tapi orang lelaki, siapa pun yang mati boleh bergabung, tapi jangan lebih 3 hari. Itu je nak beritahu. Lebih, ada ulama mengatakan yang hukumnya haram, bukan haram, dia makruh tanzih. Ya, ada mengatakan haramnya itu makruhnya makruh tahrim, yang mendekatkan hukumnya kepada makruhnya lebih kepada hampir haram, tak boleh. Ya, kalau isteri meninggal, tuan-tuan nak bersedih, itu sifatlah. Ya, sifat meninggal sedih, boleh, tapi jangan lebih 3 hari. Ya, jelas ya? Jelas. Sebab tu dalam peraturan perintah am, saya ingat ya, keliling penjawat awam khususnya, kalau yang meninggal isteri, kita maksimum 3 hari. Bapa meninggal, cuti 3 hari. Mak meninggal, cuti 3 hari. Tambah satu lagi, saya ingat pak mertua dan mak mertua, betul? Saya lupa, saya rasa pak mertua, mak mertua. Ingat tak? Saya rasa ya, pak mertua meninggal, mak mertua meninggal pun, saya ingat 3 hari kot. Ya, itu sebab saya alhamdulillah pak mertua saya masih ada, walaupun uzur, mak mertua saya masih ada, walaupun agak kurang sihat, tapi masih ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Ya, tapi kalau katakan ada di antara kita tiba-tiba pak mertua meninggal, dia kakitan kerajaan, saya ingat cuti hari kan? Ya, cuti 3 hari. Habis kalau pak mertua ada 3 meninggal, sambunglah 3 hari, 9 hari. Ada pak mertua 3 orang ni. Tak ada ya? Semua seorang lagi ya? Masya Allah. Ustaz Zuhairi kot, imam. Pak mertuanya ada berapa Ustaz Zuhairi? Nama jadi juru nikah? 1. Dah tak ada dah. Nak jawab pun takut. Susah lah. Jadi imam pun takut dan susah lah saya. Imam kena berani lebih sikit lah. Ya? Tengok macam saya. Tu lah imam. Baru nampak. Bacaan dah hebat dah. Imam dah hebat dah. Kan? Isteri masih seorang ni macam kurang kehebatannya. Imam juru nikah lagi. Patutnya macam saya tengok. 3 calonnya. Contoh. Jangan marah Ustaz Zuhairi. Jelas itu dalil-dalil dalam Quran ada. Kemudian ringkas lagi tuan-tuan. Baik, apabila berlaku dari segi satu dari segi hikmahnya kat sini, ini adalah sebagai menunaikan hak tanggungjawab sebagai seorang isteri yang kematian suami. Hormat tu tetap kena ada. Ya, dan satu lagi, menukar adat jahiliyah. Kalau adat jahiliyah, ini iddah ni zaman sebelum Islam datang dah ada dah. Ada dah. Cuma kalau adat jahiliyah dulu, wajib isteri yang kematian suami wajib berkurung di dalam rumah selama setahun. Dalam rumah tuan-tuan, setahun kena kurung. Cuba tuan-tuan ambil tenang sikit, mindakan setahun duduk dalam rumah. Kena kurung 2 minggu MCO tu bagi pun dah huru hara tuan-tuan nak beritahu. 2 minggu kena je tuan. Saya ingat yang betul-betul serius 2 minggu lah. Masa kena mula-mula tu kan. Sebab saya pun kena. Tapi saya duduk kampung okey sikit lah.
tuan-tuan, dah huru-hara tuan-tuan dengan isu macam-macam kerjaya kesihatan. Tapi baguslah kalau kesihatan ni boleh pergi hospital, pergi klinik, itu dibenarkan, alhamdulillah. Tapi saja-saja tak boleh keluar sampai 2 minggu lah kot. Sebab lepas tu saya dah keluar satu arahan. Saya ingat lagi memang masa belum COVID dulu, 2 minggu je betul-betul duduk rumah. Lepas tu keluar satu surat, kena datang, duduk, bengkel, macam mana kita nak uruskan perkahwinan yang tertunggak masa tu. Ya tuan-tuan, memang sebab handphone kita dibagi pada klien tuan-tuan. Ni telefon ni sampai panas bercakap dengan orang. Pasal 1001 cerita macam mana. Kita jawab tak boleh buat apa-apa, kena tangguh. Tapi soal kebenaran, alhamdulillah, ya, ada extension dia masa tu saya ingat lagi. Dibenarkan, anjuk tak payah buat kebenaran, boleh digunakan, dianjakkan lagi. Alhamdulillah, kita duduk bengkel bincang macam mana boleh kita bantu. Alhamdulillah. Dan akhirnya itulah ada nikah secara online. Kalau tuan-tuan ingat, mungkin ada anak tuan-tuan yang nikah secara online. Baru ni kot, saya pergi jemputan keduri kahwin. Pergilah saya pergi. Keluarganya tu buat 2 mempelai, 2 anak menantu, ya. Yang seorang memang betul nikah masa tu lah, dalam hujung tahun lepas. Baru lagi. Yang seorang lagi tuan-tuan dah bawa baby dah. Tuan-tuan. Rupanya dia kata, Ustaz, ni anak saya masa salah seorangnya nikah masa online tu hari. Oh, tu dia. Online pun alhamdulillah mengandung juga. Ya. Alhamdulillah. Nanti yang nikah secara online, mula-mula lakinya sendiri, perempuannya sendiri, walinya sendiri. Kan? Nanti yang kita uruskan dekat pejabat, kalau tuan-tuan ingatlah. Kalau Google pun ada, saya ingat lagi kat YouTube yang majliskan nikah buat secara online ada. Yang mula-mula saya ingat dulu tuan-tuan, ada pernah sekali berlaku tu, kami kat pejabat dengan secara live dengan video ni kan, lakinya kat negeri lain, perempuannya kat sini, walinya dekat sini, memang trouble lah. Kemudian dia digabungkan pula, kan, laki perempuannya, lakinya boleh bergerak, ada tuan-tuan, itu pengalaman. Tapi di antara yang saya yang rasa teruja, yang rasa simpati, ada seorang frontliner kita, polis. Saya ingat lagi polis tuan-tuan, dia dapat dalam masa tu dia dah boleh rentas negeri sekejap, ya, pasal untuk urusan nikah, tapi dibenarkan dia seorang je. Terus ingat saya, tuan-tuan, bila dia dah dapat cuti apa nak nikah tuan-tuan, test kantoi COVID tuan-tuan, masuk hospital Sungai Buloh. So nikah online jugalah, bahasa nikah online tuan-tuan. Dia duduk atas katil sakit tu, duduk atas katil hospital Sungai Buloh, duduk. Allah, nampak tuan-tuan, tapi Allah uji. Itu berdasarkan apa yang kita lalui lah sebelum ni, insyaAllah. Tapi tuan-tuan, yang ini 1 tahun tak boleh keluar rumah. Allahu Akbar. Jadi sangat berat. Islam kata tak perlu sampai 1 tahun, 4 bulan cukup. Itu pun tak wajib duduk dalam rumah. Boleh keluar rumah, berada di kelilingnya, tak ada masalah. Dibenarkan, ya. Okey, kemudian dia juga dikehendaki melumur badannya dengan minyak hitam dan memakai pakaian kotor dan lusuh ataupun pakaian tidak baik. Kena umur minyak hitam. Mungkin sejarah minyak apa nama? Orang minyak lah kot katanya. Itu yang agaknya Piramli baca kitab. Ada pula cerita minyak hitam. Oh, ni boleh ni orang minyak ni. Agaknya lah. Tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan tengok cerita Piramli, memang orang bahas hari ni. Ustaz Badli Shah pun bagus dia bahaskan. Banyak cerita-cerita Piramli yang memang diadaptasi, diambil daripada hukum-hukum fiqh yang diterapkan dalam cerita-cerita yang menjadi ingatan kepada kita, tuan-tuan. Banyak sangat sebenarnya. Ya, bagus tuan-tuan, ya. Baik, termasuklah kisah cerita Semerah Padi kan, yang melakukan zina. Tapi sebatannya tu, ia memang sebatan, tapi Islam tak ajar cara macam itu. Itu ada komen sikit lah. Ya, Islam tak ajar sebat cara macam itu. Itu sebatan secara macam ala-ala civil tu, tuan-tuan, ya. Tapi civil itu lagi dahsyat. Ya, kalau tuan-tuan mengaji fiqh jenayah, kaedah sebatan tu ada cara dia. Rotan dia panjangnya 1 point berapa meter, dia 1 meter lebih je. Lilitnya pun besarnya, rotannya begitu jari saya ni, besar sangat, jari kelingking kot rotannya. Itu kan, lepas tu nak angkat, ada tata cara dia ada, ya. Kalau nak angkat, dia tidak boleh paras daripada ni diangkat ni, nampak sampai begini, itu tidak dibenarkan. Kekuatan bukan hayul sekop macam civil,
Tuan-tuan boleh tengok kaedah sebatang sibel. Saya dah cerita dengan tuan-tuan. Saya dah jumpa orang yang demonstrasi kat YouTube cara sebatang sibel. Sembang-sembang. Dia cerita. Memang itulah cara dia. Islam tak. Kekuatan hanya di dia punya pergelangan saja. Macam tuan-tuan main badminton lah. Kan? Tuan-tuan badminton, siapa ambil power dia dari sini ni? Boleh. Tapi sebenarnya dia ada cara dia. Kalau tuan-tuan taruhkan nak kuat, tim kat sini je. Kan? Kalau dia nak main, kalau nak kuat memanglah sini semua. Okey? Itu insya-Allah. Azan ni. Okey. Insya-Allah. Sila muazzin kita. Fadhal. Jadi sambung sikit lepas tu kita tangguhlah tuan-tuan insya-Allah. Alhamdulillah sampai isyak tuan-tuan. Kita sampai sikit je lah tuan-tuan ya. Sikit lah. Sebab ni pun isyak dah lewat tuan-tuan ya. Ni kalau ambil 5 minit ya, sambung lagi dinner habis semayang 9 lebih dah. Baik, secara ringkasnya tuan-tuan, kita ringkaskan lagi. Jadi itu adat tadi tuan-tuan ya. Jadi adat itu telah diubah. Islam datang, ubah adat tersebut, tapi tidak menolak tentang iddah, tapi dimurnikan sesuai dengan kehendak Allah dan fitrah manusia. Seperti Islam ni sangat hebat ya, insya-Allah. Baik, yang seterusnya pembagian iddah. Secara asasnya pembagian iddah ada 2. Pertama, iddah kematian suami, yang kedua iddah perceraian ya. Iddah kematian suami dia terbagi kepada 2 keadaan. Yang pertama, jika isteri hamil ketika suami meninggal dunia, iddahnya ialah sehingga melahirkan anak tanpa mengira berapa panjang tempoh hamilnya. Boleh faham? Ya. Contoh, masa dia meninggal, isterinya mengandung 7 bulan. Ini cerita betul tuan-tuan ya. Cerita betul. Bukan cerita tak betul, cerita betul. Ya. Mengandung 7 bulan, suaminya meninggal. Ya. Jadi, iddahnya yang kita sebut 4 bulan 10 hari itu tidak berlaku pada dia kecuali ketika hingga dia melahirkan anak. Jadi kalau urufnya mengandung 7 bulan, dia dah mengandung 7 bulan, urufnya mengandung 9 bulan, so lebih kurang bakinya lebih kurang 2 bulan. Lepas 2 bulan, dia bersalin, maka habislah iddahnya. Kenapa mengapa? Saya dah cerita panjang dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah. Tak apa, kalau tak ingat tak apa, saya kunci sikit je. Contoh, dah lah dia perempuan seorang, tak ada keluarga. Contoh ya, banyak berlaku kan. Ada suami ada meninggal, dia tinggal seorang, terkanting, orang kata kanting-kanting, jaga anak seorang, sedih, stres, tertekan kan. Jadi baru bersalin kan. Jadi kalau ditakdirkan ya, jumpa tuan-tuan pula AJK masjid, duda pula. Kan? Tengok sembang jumpa kat hospital sedih. Kenapa ni? Saya baru bersalin tapi suami saya dah meninggal. Ini anaknya? Ya. Masya Allah. Macam inilah. Saya ambil awak jadi isteri saya boleh? Boleh. Boleh nikah terus tak? Boleh. Nampak tak? Nampak tak hikmahnya tu? Tapi jangan pula lepas dia tunggu kat hospital semua. Siapa yang mati ni? Jangan begitulah. Ya, tapi nak bagi tahu sekurang-kurangnya ada orang boleh menemankan dia. Ini contoh ya. Ada faham ya? Okey. Ada orang ya, dan dia pun tak susah jika ada keperluan berkaitan dengan urusan keluarga dia. Kan lepas dia bersalin 2 bulan, lepas dia bersalin dia kata contohlah dia duduk kat USJ kan, USJ. Kan dia duduk seorang-seorang. Keluarganya nun ada dekat Sabah sana. Jadi lepas bersalin, dalam keadaan tak ada siapa jaga dia, lebih baik dia pun baliklah ke Sabah. Kan? Contoh. Selesai masalah dia, taklah stres sangat. Kalau misal kata yang iddah biasa ni mana boleh. Kau duduk USJ ni sampai iddah kau habis. Nampak? Kan? Di situ ada hikmahnya bagaimana Islam menyelesaikan masalah walaupun simple. Fitrah manusia itu Islam sangat hebat. Dia sangat sesuai. Boleh faham? Okey, faham ya? Baik. Yang kedua, jika isteri tidak hamil atau hamil dengan lelaki lain, berlaku tak? Berlaku. Ni kalau saya cerita panjang ni tuan-tuan. Orang tak takut dengan hukum Tuhan. Berzina tu dah macam biasa dah. Na'udzubillah. Dan tidak mungkin hamil dengan bekas suaminya yang meninggal. Seperti suaminya belum balik atau suaminya telah meninggalkannya lebih 4 tahun, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Ya.
kita ambil yang baik lah. Maknanya meninggal biasa kan, dia pun tak ada apa-apa. So 4 bulan 10 hari ya. Okey, jelas ya. Sama ada dia setubuhi suami ataupun tidak ya. Dalil yang cerita tadi yang hingga dia bersalin, tuan-tuan, kita tengok surah At-Talaq ayat 4 ya, yang dia bersalin terus. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadhna amlahun, kata Allah. At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Tetapi kalau misalkan ada yang 4 bulan tadi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhuri wa ashra. Ya. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka mempunyai meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri. Nampak isteri-isteri kenapa? Boleh jadi dia ada 3 orang isteri. Macam kes saya ceritakan tadi tu. 3 orang isteri dia, maka dia perlu menahan diri mereka bereddah selama 4 bulan 10 hari. Jelas hukum ya? Kalau tak boleh terima lagi, saya tak tahulah nak cakap apa. Dan yang terakhir, tuan-tuan, riwayat Nabi SAW menerangkan dalam hal ini, Miswar bin Makhramah radhiyallahu an berkata, Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha melahirkan beberapa malam selepas kematian suaminya. Beliau pun menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk berkahwin. Baginda membenarkannya dan dia pun berkahwin. Faham? Ya. Ada yang tidak disebut di dalam setengah-setengah hukum tu tidak dalam Quran, tapi dijelaskan dalam hadis. Quran tadi kata hingga bersalin, tapi ini menjelaskan kalau ada orang nak kahwin dengan dia, dibenarkan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada ya? Okey, kita jumpa bulan depan lah, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.